جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita dalam kitab Mastika Hadis jilid 1, keluaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita sampai kepada muka surat 66, hadis yang ke dua, hadis muka surat 66 86 66, hadis yang ke sambungan itu. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahumullah taala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 66, sambungan daripada hadis yang ke-24. Kita tengok balik hadis yang ke-24. Nanti insya-Allah kita terus masuk ke 66 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muawiyah radhiyallahu taala an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mendapat kebaikan, nescaya dijadikan dia seorang yang beroleh fahaman yang teliti dalam perkara agama. Dan bahawa sesungguhnya aku ini hanyalah yang membahagikan, yakni Nabi SAW hanyalah yang membahagikan, maknanya membahagikan ilmu, membahagikan wahyu, sedang Allah Ta'ala jualah yang memberi, maknanya hakikatnya itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebahagian daripada umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun daripada kalangan orang-orang yang menyalahi mereka dapat merosakkan mereka sehinggalah datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai janji Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu ditarik dan sebagainya, sampai kepada janji Allah berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita sambung kepada penerangan dia, yang pada muka surat 66. Kita tengok daripada nombor 2 tu, Allah jua yang mengurniakan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sedia maklum bahawa sesuatu perkara yang dihajati tidak akan tercapai melainkan dengan menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh dan menurut peraturan yang tertentu. Lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan agama itu pun tidak cukup melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu persediaan untuk memahami makna dan maksud sesuatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana kita meletakkan
usaha dan ikhtiar pada zahir perbuatan kita, akan tetapi hakikatnya semua daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana adat seseorang itu beroleh ilmu ialah apabila dia belajar. Ya, apabila dia belajar, maka belajarnya pula mestilah dengan orang yang berilmu juga. Nah, orang yang berilmu itu juga, gurunya itu juga belajar dengan gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka itulah kita kata tradisi dan juga adat yang menjadikan seseorang itu mendapatkan ilmu yang ingin dipelajarinya. Nah, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi ilmu pengetahuan agama. Yang kita tahu ilmu pengetahuan agama itu ada yang dikatakan sebagai fardu ain, ya, yang dikatakan wajib bagi setiap mukallaf. Apa makna mukallaf? Iaitu orang yang berakal, ya. Yang kedua, syarat mukallaf itu mestilah telah baligh. Dan yang ketiga, tidak buta dan pekak. Yang ketiga, tidak buta dan pekak. Jadi 3 syarat utama yang para ulama kita letakkan untuk seseorang itu dipanggil sebagai mukallaf, yakni orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya ataupun diwajibkan ke atasnya, itu mukallaf. Kallafa yukallifu taklif, iaitu kita kata kalau bahasa Arabnya maknanya ditekankan orang ni, maknanya dia ditekan dengan kewajipan gitu. Itu mukallaf. Tak dapat tidak, kalau dia seorang berakal, kalau dia telah baligh, kalau dia sihat panca indera, tidak buta, tidak pekak, maka di situ wajib untuk dia mempelajari ilmu yang dipanggil dengan nama ilmu fardu ain. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu fardu ain kita tahu, kita dah bahaskan sebelum ni, iaitulah ilmu fiqh, tauhid dan juga tasawuf. 3 ni, fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Maka lebih-lebih lagilah ilmu fardu ain. Nah, lagilah dia kena berusaha kerana ilmu ini adalah ilmu yang wajib bagi dia. Maka tidak dapat tidak, mestilah dia menuntut ilmu ini. Dan dia mestilah kita kata berusaha, tetapi dia kena tahu bahawa dia ataupun kita di peringkat usaha, akan tetapi hakikatnya yang memilih untuk kita faham itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, sebab tu dikatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib ke atas setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. 3 ni. Datang hadis yang kita baca sebelum ini, yang tadi ni, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kebaikan kepadanya, maka Allah akan beri kefahaman yang teliti dalam bab agama. Gitu. Ya.
Maknanya kita tunai atas kewajipan kita, usaha menuntut ilmu. Usaha sekadar yang wajib. Sekadar yang wajib untuk angkat kewajipan. Kemudian selebihnya yang Allah Subhanahu wa taala lah kita serah, kita pohon, ya Allah, fahamkanlah aku ya Allah. Kita pohon pada Allah. Sebab tu kita baca Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmataka. Kan? Kita baca Allahumma rabbana zidna ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu ya Allah kepada kami. Warzuqna fahma, dan rezekikan kami kefahaman. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Doa yang kita dapatkan daripada guru-guru kita sangat banyak. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, berikan kefahaman kepada kami dalam agama. Wa'allimna ta'wil, dan beri kepada kami ilmu dalam mentafsirkan ataupun mentakwilkan sesuatu. Itu dia. Banyak lagi doa-doa yang boleh kita bacakan. Itu semua tanda kepada penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah beri kepada kita faham atas usaha yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata tidak cukup melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurnia Allah Taala. Maknanya apa? Kita nak menuntut ilmu ni pada hakikat itu semua dengan taufik hidayah Allah Ta'ala. Itu semua dengan taufik hidayah Allah Ta'ala. Apa makna taufik? Iaitu pertolongan Allah supaya kita dapat berbuat taat. Itu taufik. Selalu orang kata moga beroleh taufik dan hidayah, kan? Apa makna taufik? Taufik itu maknanya satu pertolongan, satu anugerah daripada Allah supaya boleh kita ni berbuat taat. Itu taufik. Satu lagi, hidayah, yakni petunjuk kepada jalan yang Allah redai. Sebagaimana kita selalu baca dalam surah Al-Ikhlas, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang engkau redai. Itu maknanya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kata di sini limpah kurnia Allah semata-mata. Pada hakikatnya itu semua dengan pilihan Allah. Maknanya Allah nakkan mudah-mudahan, nakkan kebaikan kepada kita, maka Allah mudahkan kita ini untuk datang ke majlis ilmu, sehingga ada hadis yang diterangkan bahawasanya tidak perlulah kita ini malu untuk datang ke majlis ilmu. Ada. Kerana apa? Kerana ada di kalangan mereka yang malu. Mungkin mereka ini dulunya lalai, selalu buat dosa dan sebagainya. Kita lah, selalu kita ni buat dosa, lalai, kita zalim diri kita. Kemudian bila kita nak datang ke majlis ilmu, kita malu. Nabi SAW beritahu jangan malu. Ada di dalam hadis yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kitab Fadailul Ilmi wal Ulama, kelebihan ilmu dan ulama. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Tidak cukup melainkan dengan adanya pertolongan dan limpah kurnia Allah, memberikan orang itu persediaan untuk memahami makna dan maksud sesuatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya. Sekadar apa? Kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala pilih kita, rezekikan kita untuk duduk majlis ilmu, maka kita pun belajar sekadar kemampuan yang kita mampu. Sekadar kemampuan yang kita mampu. Dan kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Malah kalaulah kita merasakan diri kita ini tidak cukup ilmu fardu ain, maka kita pasti dan pasti akan berusaha, mudah-mudahan lebih daripada kemampuan kita. Mudah-mudahan. Tapi kena ingat, itu semua dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dia kata suatu masalah yang dituntut itu sekadar memahami makna dan maksud suatu masalah yang dituntut itu sekadar kemampuannya. Nah, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampai dan membahagikan segala apa yang diperintahkan. Maknanya wahyu daripada Allah Taala. Dengan sehabis-habis daya usahanya, dengan tidak mengutamakan seseorang atau sesuatu kaum dari yang lain. Dengan cara yang demikian, sepatutnya orang-orang yang menerima itu sama keadaannya tentang faham dan pendapatnya mengenai perkara yang disampai dan dibahagikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang telah berlaku adalah berlainan. Demikian pula halnya alim ulama yang menjadi waris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama. Mereka hanya menyampaikan dan menerangkan sekadar yang diilhamkan Allah kepada mereka untuk berbuat demikian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan syariat wahyu daripada Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dan wahyu yang disampaikan ini bukan untuk sesuatu kaum sahaja, gitu. Bukan untuk orang Arab sahaja, tidak. Bukan untuk orang atasan sahaja, tidak. Tetapi agama ini Rasulullah sampaikan kepada semua manusia, tanpa mengira kaumnya, tanpa mengira bangsanya, tanpa mengira kedudukannya. Semua dalam agama ini kita boleh amalkan di setiap peringkat. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari diterangkan pada bab yang pertama, iaitu babul ilmi, dalam bab ilmu, yang mana diterangkan bahawasanya Nabi SAW tidaklah baginda ini diutus untuk sesuatu kaum sahaja, tidak. Bukan untuk orang Arab sahaja, tidak. Sebagaimana orang Yahudi, mereka kata Nabi akhir zaman ni mesti di kalangan mereka. Sebab itu mereka mengatakan Yahudi ini, bangsa mereka ini lebih hebat daripada bangsa yang lain. Sebab mereka merasakan bahawasanya Allah utuskan Rasul-Rasul itu untuk bangsa mereka sahaja. Akhir sekali Allah utuskan Nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di kalangan bangsa Arab Quraisy. Dan keturunannya pun asalnya juga daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan wasilah baginda sallallahu alaihi wasallam kita dapat kenal agama pada hari ini. Kita dapat kenal Allah Ta'ala dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ini dapat kenal agama ini dengan perantaraan kesusah payahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan darah yang mengalir atas sebab rahmatnya baginda kepada kita, yang mana baginda ini diutuskan sebagai rahmat ke seluruh alam, maka kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala disebabkan kita ini dapat mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Demikian pula dia kata di sini apa lagi yang hampir bawah tu, demikian pula halnya alim ulama yang menjadi waris baginda untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agama
Mereka hanya menyampaikan dan menerangkan sekadar yang diilhamkan Allah kepada mereka untuk berbuat demikian. Sebab itu kalau selalu tuan-tuan dengar kita baca sebelum nak kuliah, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, tiadalah ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau telah ajar pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita mengakui bahawasanya ilmu yang kita ada ini pada hakikatnya semuanya daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada kita, hakikatnya ilmu yang kita ada ini setitis pun tak sampai. Kerana ilmu yang sebenarnya di sisi Allah taala itu sangat-sangat banyak, tersangat luas, sehingga dinyatakan dalam surah dalam Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, law kana al-bahr, kalaulah lautan, midadan li kalimati rabbi, menjadi tinta, menjadi dakwat kepada tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Tuhanku, lanafidal bahr, pasti lautan tersebut akan kering, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya menulis kalimah Tuhanku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan satu lagi lautan sebagai dakwat untuk menjadi kita kata alat kepada tulisan kita, nak tulis kalimah Allah Ta'ala, tetap juga tidak mampu untuk kita kata satu lautan itu menampung tulisan-tulisan tersebut. Datang lagi tulis lautan yang lain. Nak kata ilmu ni sangat-sangat banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita tengok dalam ilmu agama ni sangat banyak. Ilmu fiqh sahaja, berapa banyak kitab-kitab fiqh yang para ulama kita karang. Fiqh Syafi'i kita contohnya daripada kitab awalnya Safinatun Najah, kemudian Misbahud Duja, kemudian Nailur Raja, kemudian Kashifatus Saja, kemudian Muqaddimah Hadramiyah, kemudian Budurut Tali'ah, kemudian Risalah Jami'ah, kemudian Minhajul Qawim, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Talibin, kemudian apa lagi, Minhajul Talibin, sampailah kepada Mughnil Muhtaj, sampailah kepada Tuhfatul Mustaj, sampailah kepada Majmu' Syarah Muhazzab dan sebagainya. Banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu baru fiqh. Allahu Akbar. Itulah agama Islam, agama yang syumul, agama yang sempurna. Jadi kita terima kasih sangat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita syukur kepada Allah kerana memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya perbezaan faham. Sebenarnya perbezaan faham itu kata khilafur rahmah, iaitu khilaf itu perbezaan faham itu satu rahmat sebenarnya. Sehingga adalah kita kata 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, khilaf di kalangan mereka dalam melihat kepada wajah-wajah istidlal, iaitu meletakkan satu dalil. Bagaimana mereka menafsirkan dalil begini, bagaimana mereka nak mengeluarkan hukum daripada satu ayat yang sama tetapi kefahamannya berbeza. Dan khilaf itu satu rahmat. Selagi mana khilaf itu adalah dalam kita kata dalam kerangka Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau khilaf tersebut terkeluar daripada fahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka itu khilaf yang kita tidak raikan sama sekali. Apatah lagi kalau khilaf dalam bab akidah, dalam bab usulul akidah, iaitu tunjang akidah. Kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada bersifat sebagaimana sifat makhluk. Kita kata macam tu. Tiba-tiba ada satu golongan dia kata Allah Subhanahu wa taala ini
Sifatnya seperti sifat makhluk, dia kata. Allah Ta'ala ni duduknya, tempat tinggalnya di langit. Allah Ta'ala ni ada tangan kanan, tangan kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada kaki kanan, kaki kiri. Sehingga mereka mengatakan dalam kitab mereka, antaranya dalam kitab Qawaidul Muthla, dikarang oleh ulama mereka, mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala berada di atas langit, meletakkan dua tapak kakinya di atas satu kerusi yang besar. Oh, subhanallah. Nah, ini akidah yang kita tak terima. Maka khilaf di sini kita tak terima, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kita ni Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita menerima khilaf-khilaf, kita terima. Nah, tetapi khilaf yang bukan daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah, malah melanggar prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka itu kita tak terima sama sekali. Jadi alhamdulillah kita di Negeri Sembilan ni, nah, ada Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang ada pula bahagian di dalamnya, bahagian akidah, bahagian tasawuf, bahagian fatwa dan sebagainya. Dan juga mereka pula alhamdulillah, ya, sebelum kita nak ceramah kena ada tauliah, contohnya. Sebelum kita nak mengajar kena ada tauliah. Kerana tauliah ni nak menentukan secara zahirnya semata-mata. Dia nak tahu bahawasanya dia ni manhaj apa, dia ni pegangan dia apa dia. Walaupun di situ ada kemungkinan berlakunya penipuan ketika mana temu duga, boleh jadi, kan? Tapi ada jugalah kita kata satu usaha daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan kita ini untuk menyekat apa-apa ajaran yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah. Ada pula dalam Negeri Sembilan kita ni Jilsah Turuq Sufiyah, iaitu satu badan yang kita kata di bawah Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk melihat tariqah-tariqah yang sah, yang sah sanadnya, yang sah amalannya, di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan nak bertariqah pun pergi Jabatan Mufti, itu senang. Tanya kepada mereka. Kadang-kadang sebab apa? Banyak tariqah sekarang ni. Macam-macam tariqah ada. Tariqah ni apa, tariqah yang kita kata baru dinyatakan, mereka ini keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Kuala Pilah pun ada. Di Kuala Pilah ada dua jenis tariqah yang terkeluar daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di mana lagi? Di Allahumma salli ala Muhammad, di Pancur ni pun ada sebenarnya. Satu orang yang mendakwa bahawasanya dia membawa tariqah, tapi tariqah dia, anak-anak murid dia kena apa? Kena zikir nama guru dia. Kena zikir nama guru dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alhamdulillah kita pada hari ini kita duduk di mudah-mudahan di negeri yang berlangsung ataupun kelangsungan, kita kata penjagaan terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mudah-mudahan berkekalan insya-Allah. Tentang adanya perbezaan faham dalam dan ceteknya, luas dan sempitnya di antara orang-orang yang menerima penyampaian itu mengenai rahsia sesuatu hukum syarak, maka yang demikian bukanlah tanggungan pihak yang menyampaikan, bahkan fahaman yang luas dan mendalam itu ialah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturannya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menyampaikan agama ini, oleh mereka yang berilmu itu memerlukan kepada kita kata penyediaan yang rapi. Seorang yang menyampaikan ilmu, dia mestilah menguasai ilmu tersebut supaya tidak mendatangkan fitnah di atas ilmu yang ingin dia ajarkan. Bukan sekadar kita kata orang yang nak belajar dia kena cari guru yang benar, tapi guru tersebut sendiri pun kalau dia nak mengajar, dia mestilah menguasai ilmu yang ingin diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak mengajarkan itu mestilah mengikut kepada tahapan para pelajar. Tahapan para pelajar.
Kadang-kadang ada kelas yang kelas tu memang khusus untuk kitab besar contohnya. Itu kita fahamlah. Tapi kadang-kadang kitab tu untuk kitab orang yang baru nak belajar. Maka guru tersebut dia kena tengok pula netizen ataupun orang pendengar di hadapan dia. Melainkan yang mengaji di betul-betul di pondok. Itu kalau hantar anak ke pondok, ke madrasah, itu lain cerita. Itu memang tempat untuk jadi alim ulama. Tapi kalau tuan-tuan misalnya kita datang ke masjid ni, contohnya ke surau, untuk mendapatkan ilmu tambahan yang sesuai untuk kita ini mengangkat kewajipan fardu ain daripada diri kita, maka seharusnya seorang yang mengajar itu mengajarkan dengan cara yang paling mudah dan ringkas mengikut tahapan yang sebenarnya. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok dia punya Masya Allah. Imam Ghazali dalam Ayyuhal Walad berkata ataupun menasihat kepada muridnya, apabila muridnya itu setelah daripada habis mengaji, maka murid Imam Ghazali minta kepada Imam Ghazali untuk tuliskan kepada dia nasihat-nasihat. Antara nasihat Imam Ghazali kepada anak muridnya, wahai anak muridku, ajarkanlah manusia mengikut tahapan akal mereka. Mengikut tahapan akal mereka. Maknanya kalau banyakkan di kalangan mereka itu yang sudah berumur misalnya, yang kita kata baru nak mengaji misalnya contoh, ataupun ada di kalangan mereka yang anak-anak muda contohnya, maka bagaimana caranya itu juga adalah suatu ilmu, yakni ilmu penyampaian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam hadis bahawasanya Nabi SAW menyatakan daripada Sayyidina Ali, hadithun nas bima ya'rifun, ajarkan ataupun katakan kepada manusia dengan apa yang mereka tahu. Ada satu lagi riwayat mengatakan alimun nas bima ya'qilun, ajarkan manusia dengan tahapan yang mereka boleh terima. Gitu. Maka bukan sekadar yang belajar itu mencari guru yang sebenar, malah guru tersebut perlu mengetahui tahapan-tahapan muridnya. Kalau orang baru mengaji ABC, kita tak boleh suruh dia tulis esei 1000 patah perkataan. Itu pun kita kata tak boleh. Baru nak belajar ABC, baru nak belajar, baru nak mengira, baru nak mengeja, kita terus dia tulis, kita terus suruh dia tulis 100 patah perkataan karangan. Tak boleh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau perkara dunia pun kita boleh fikir, apatah lagi ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Maka sebab itulah Nabi SAW sabdakan daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, bahawasanya ajarkan manusia dengan apa yang mereka boleh fikirkan. Gitu. Ajarkan manusia dengan apa yang mereka boleh fikirkan. Kerana apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kerana ada satu riwayat daripada hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, yang mana Nabi SAW perintahkan supaya kalaulah sahabat itu pergi ke satu tempat, ajarkan orang di tempat itu dengan kadar kefahaman yang mereka boleh terima. Begitu. Dengan kadar kefahaman yang mereka boleh terima. Kerana ditakuti akan mendatangkan fitnah pula kepada agama Allah Ta'ala. Itu dia. Dia punyalah ajar seronok ni, istilah sana, istilah sini, bismillah sampai 4 bulan contohnya. Kan? Syarah bismillah sampai 4 bulan. Syarah alhamdulillah sampai 5 bulan. Syarah selawat sampai 7 bulan. Akhir sekali setahun saja bismillah alhamdulillah selawat. Ada tuan-tuan ada ni 9. Kita dapat aduan daripada beberapa qaryah masjid. Ada satu ni, kita kata satu ini dulu, kita saya tak tahu siapalah. Ini cuma kita nak bagi contoh saja. Mengajar orang awam ni bismillah 3 bulan. Kalau mengaji di pondok tak apalah.
Jadi saya beritahu pada guru saya, saya beritahu pada guru saya, ada di kalangan mereka yang mengajar ni, apa tuan guru, dia mengajar sebulan, 3 bulan, bismillah. Guru saya gelak. Guru saya kata, saya pun tak pernah mengajar di pondok ni sampai bismillah ni sampai 3 bulan, dia kata. Ya, paling kuat pun seminggu je. Tetapi sehingga menimbulkan pertelingkahan di kalangan para jemaah. Nampak tak fitnah tu? Dah timbul sekarang ni. Dah timbul di satu tempat lah. Bukan kita kata di kawasan Jibo inilah. Di kawasan apa nama, Algeria sana tu. Itu dia. Bergaduh sesama mereka. Ada yang sokong, ada yang tak, sehingga menimbulkan fitnah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah Imam Ghazali, kerana itulah Nabi sendiri pun sabdakan kepada sahabat, ya, kita ni bab fardu ain ni cukup kita mengaji. Jangan kita kata dah cukup dah rukun solat ni, tak payah mengaji dah lah. Bukan makna saya begitu. Tuan-tuan jangan secara zahir pula, tak apa, ustaz kata dah cukup dah, rukun solat saja, tak payah dah mengaji yang lain. Panggil ustaz mengajar rukun solat je, tak boleh lah. Kalau kita dah mengaji rukun solat, advancekan sikit gitu, supaya kita ini mudah-mudahan mendapat kebaikan dan fadilah sebagai penuntut ilmu. Kerana apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Ini nak cerita, dalam Quran ada beritahu. Dalam Quran ada beritahu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Terkadang perang jihad fisabilillah itu, jatuh ke ranking nombor 2. Jatuh ke ranking nombor 2. Jihad yang pertama boleh jadi menuntut ilmu, kata para ulama. Ada dalil dia. Dalil dia ada. Dalil dalam Al-Quran. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan janganlah semua daripada kamu orang beriman pergi berperang semua. Jangan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Kalaulah tidak ada sebahagian daripada mereka, ta'ifatun liyatafaqahu fid din, perlulah ada sebahagian di kalangan mereka untuk mengaji ilmu agama, liyatafaqahu fid din, waliyunziru qaumahum, dan mengingatkan kepada kaum dia, kepada orang di tempat dia, idza raja'u ilaihim, apabila dia pulang ke tempat asal dia. Nampak tak? La'allahum yahdharun, supaya mereka itu mendapatkan peringatan. Dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni tuan-tuan, dikatakan bahawasanya janganlah di kalangan kamu semua ni pergi berperang. Jangan. Biar ada sebilangan daripada kamu ini pergi menuntut ilmu agama. Hantar pergi fatani, hantar pergi pondok ni, hantar pergi madrasah ni, hantar pergi sini. Supaya apa? Supaya bila mereka idza raja'u ilaihim, bila dia tu balik ke tempat dia sendiri, maka dia boleh sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Quran beritahu. Sedangkan kita tahu peperangan dalam Islam apa dia? Udzina lil ladzina yuqataluna. Diizinkan bagi mereka, yakni bagi para sahabat ni, bagi Nabi SAW ni, bagi para sahabat untuk membunuh mereka yang melakukan kezaliman. Diizinkan. Contoh kita kata yang pertama sekali peperangan Badar, peperangan dalam Islam. Peperangan Badar ni tuan-tuan, itu sebenarnya banyaklah kisah dia, sejarah dia panjang lah. Cuma kita nak kata peperangan Badar ni yang pertama sekali dibuat di dalam Islam, peperangan dalam Islam. Sebenarnya sebab peperangan Badar ni adalah daripada siapa? Abu Sufyan bin Harb dia. Abu Sufyan bin Harb dia. Abu Sufyan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, macam mana boleh terjadinya peperangan Badar ni? Abu Sufyan ini, dia ni bawa harta-harta sahabat-sahabat yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia pergi ambil barang-barang sahabat di kota Mekah tu tuan-tuan, dia pergi jual di Syam. Dia pergi jual di Syam.
Jadi dalam perjalanan untuk balik, dia pasti akan lalu Madinah, pasti akan lalu Madinah. Karena itu dah berhijrah, Nabi SAW dah hijrah. 2 hijrah berlaku peperangan Badar. Bila dia balik sahaja, dia ni Abu Sufyan ni tuan-tuan, dia adalah orang yang hebat dalam peperangan juga. Kata ulama bahawasanya Abu Sufyan ni, dia boleh tahu isyarat daripada hidung unta. Macam mana tu? Hidung unta ni tuan-tuan, hidung unta ni dia boleh hidu peluh manusia. Nah, dia herot sikit, dia pusing sikit hidung dia tu. Itu ada manusia lah tu depan tu. Nah, maka Abu Sufyan bin Harb ni, dia tengok hidung unta ni daripada jarak yang jauh ni, dia tahu, oh ni masa dia nak balik daripada Syam tu melalui Madinah, Nabi SAW suruh sahabat untuk sekat Abu Sufyan bin Harb, minta kepada dia harta umat Islam balik. Sebab dia telah ambil harta para sahabat, barang-barang para sahabat di Mekah yang berhijrah dengan Nabi ke Madinah, dia telah ambil, dia telah jual di Syam. Maka Nabi arah para sahabat untuk sekat Sufyan bin Harb ni di pertengahan jalan. Supaya apa? Minta balik hak kamu. Dia dah dapat seorang tuan-tuan, dia dapat untung seorang, kan? Dia dapat untung seorang, dia layan seorang. Jadi sahabat ni pun Nabi SAW suruh sahabat ni untuk tahan, minta balik hak mereka. Bukan apa pun, hak mereka je nak minta balik. Tapi dalam perjalanan para sahabat, Abu Sufyan bin Harb ni dah tahu. Dia tengok hidung unta ni, dia tengok hidung unta ni kerok sikit je, kan, sengit sikit macam ada waist dia lah. Dia tengok waist dia ni apa semua, waist dia dah muncung sikit, dia kata, oh ini ada orang nak datang serang dia ni. Itu dia. Ada orang nak datang serang dia. Jadi bila ada orang nak datang serang dia, dia pun telah pusing dia punya laluan pergi ke kawasan Laut Merah. Laluan dia. Maka ketika tersebut dia telah utuskan, dia telah upah seorang Badawi. Nama Badawi itu Damdam, nama dia. Damdam Al-Hadrami nama dia. Dia telah upah seorang Badawi. Dia beritahu kepada Badawi itu, dia upah, kita pun tak tahu apa dah, dia bagi rokok sebatang 2 habis settle lah, kan, contoh macam tu lah. Dia telah bagi kepada Damdam Al-Hadrami ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Dia telah bagi kepada dia upah, kemudian dia beritahu pada Damdam, engkau wahai Damdam pergi ke Mekah, beritahu kepada Abu Jahal bahawasanya kita punya barang dagangan kita, hasil kita ini telah selamat. InsyaAllah kita akan sampai nanti. Jadi Damdam ni pun, dia pun cepat-cepat pergi ke Mekah. Sebelum nak sampai ke Mekah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Damdam ni dia telah putuskan telinga kuda dia. Dia putuskan telinga kuda dia koyak sikit baju dia, kemudian dia letak sikit luka pada leher dia. Kemudian dia beritahu pada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, tentera Islam telah menyerang Abu Sufyan bin Harb. Tu jahat ni Badawi ni. Mula daripada dialah berlakunya peperangan Badar. Kita masuk peperangan Badar pula cerita hari ni. Kita nak cerita tentang panjang lagi lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya berlakulah perang Badar. Itu tuan-tuan boleh ceritalah banyak dalam surah, tuan-tuan boleh tengoklah dalam suratul Anfal, banyak diceritakan tentang peperangan Badar. Sehingga ulama menuliskan qasidah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Ahlul Badar. Sehingga kan antara cara untuk memustajabkan doa ialah kita bertawassul dengan Ahlul Badar. Antaranya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita nak cerita tentang apa? Perang juga. Tapi kadang-kadang menuntut ilmu itu jadi lebih wajib, jadi lebih aula daripada peperangan. Sebab tu ada hadis yang mengatakan bahawasanya menuntut ilmu itu jihad. Menuntut ilmu itu adalah jihad. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukuplah setakat tu. Baru kita berperangkap je ni. Tak apalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Pada muka surat yang ke-66 ni, nombor yang ketiga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat pada satu ayat Quran lah.
Allah SWT firman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat mereka yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang menuntut ilmu di kalangan kamu beberapa darjat. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi kita azamlah untuk menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu sampailah kepada nafas kita, nyawa kita yang terakhir. Mudah-mudahan insya-Allah beroleh pahala jihad fi sabilillah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidatan wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.